Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan daripada yang telah lalui dengan katanya dan telah sabit pada hadis yang telah riwayat akannya oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dan Imam Bukhari dalam Sahihnya dan juga Imam Muslim dalam Sahihnya dan Ibnu Majah dalam Sunannya rahimahumullahu ta'ala. Riwayat daripada Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda ia, lan yudkhila ahadan amaluhul jannata. Qalu ay sahabah radhiyallahu anhum wala anta ya Rasulullah. Qala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Dan harus juga kita baca illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Artinya tiada boleh memasuk akan seorang, yakni seorang hamba, oleh amalannya, amalan seorang tak boleh memasuk akan syurga. Ini hadis nak menyatakan bahawa dan munasabah dengan hikmah yang kita bicarakan, naklah hati kita bergantung dengan Allah ataupun dengan rahmatnya. Kerana zahir hadis, amalan tidak boleh memasukkan seorang punya tu akan syurga. Hanya masuk syurga dengan semata-mata kurniaan dan rahmat dari Allah. Dengan dalam hadis sahih, la yudkhila. Mari dengan lan.
kita mengaji kaedah lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Nah, lain pada kata la tu arti umum li mutlaqin nafi. Dan lain pula dengan kata lam. Kalau lam tu harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Tukar makna mudhari' kepada makna madhi. Tak pernah, tak biasa. Tu makna lam. Adapun lan, ini harfun nafyin wa nasbin, menasak ke fi'il sebab la yudkhila. Nah, kalau tak sabit dengan lan, kena yadkhulu. Nah, mengaji kaedah dakhala yadkhulu. Sebab masuk lan, la yudkhila. Adkhala yudkhilu, la yudkhila. Panggil lan harfun nasbin yang menasabkan. Dari segi makna, wastiqbal. Nafi dia tu, tidak dia tu hadap ke perkara yang lagi akan datang. Bagaimana? Tak boleh memasuk. Nah, maknanya sebelah hadapan hak kita dah harap akan boleh 1, 2, 3, lan tak akan boleh. Tak akan dapat. Maknanya reti begitu. Tak dapat memasuk. Boleh juga. Nah, lan artinya tiada boleh memasuk, tak dapat memasuk akan seorang hamba oleh amalannya. Amalan seorang tak boleh memasuk akan ampunnya tu, tak boleh memasuk akan syurga. Lalu sahabat muskil. Qalu, kata mereka itu sahabat radhiyallahu anhum, wala anta ya Rasulullah. Buat sahabat tanya, dan tiada juga engkau ya Rasulullah. Maknanya amalan engkau pun tidak juga boleh memasuk engkau ke syurga. Itu makna wala anta, dan tiada juga engkau, yakni tiada juga amalan engkau boleh memasukkan engkau ke syurga ya Rasulullah. Lalu sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana. Dia jawab, dan tiada juga aku. Maknanya ya, sama amalan aku tak boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Itu dia jawab. Amalan aku tak boleh memasukkan aku ke dalam syurga. Illa, tetapi, ini syarat pada illa bermakna lakin. Yang mana istidrak. Illa ayyataghammadani Allahu, ataupun illa ayyataghammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Dijawab. Tetapi bahawa meliputi akan aku oleh Allah. Lain aku dengan kamu tu lain. Allah meliputi akan aku, Allah meluas akan aku dengan limpah kurnianya dan rahmatnya, rahmat Allah. Itu aku lain lah. Tapi nak menyata secara umumnya, amalan sesiapa saja pun, maksud amalan ni amalan kebajikan lah. Walaupun itlaq amalan melengkapi juga amalan kejahatan. Kerana amalan bahasa kita kerjaan. Kerjaan sama ada kerja kebaikan juga kerja kejahatan. Tapi murad di sini amal kebaikan. Jadi makna secara umumnya segala amal kebajikan seseorang itu tak boleh memasukkan tuan punya ke dalam syurga. Umumnya begitu. Sebab itulah untuk nak jadikan hati bersih, jangan kita beriktimad atas amalan. Kalau kita kata, jangan kita bergantung dengan amalan. Kerana amalan tempat yang kita bergantung bukan boleh memasukkan kita ke dalam syurga. Hanya kita bergantung dengan Allah. Kerana Allah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Maknanya begitu.
Nah, dan lagi pula kalau hati kita bergantung dengan amalan, terkadang dengan sebab bergantung amalan itulah nak menarik kita kepada ujub, sombong, riak dan sebagainya. Itu dia nak jaga di situ. Nah, tidak nafikan bahawa cara mentarghib, menggalak, menggemar supaya kita bertambah rajin, itu kita rayak kelebihan amal. Tak nak jadi berlawanan. Dan mentarhib, menggerungkan kita daripada melakukan maksiat dengan mendatangkan beberapa amal kejahatan akan balas 1, 2, 3, itu nak menggerungkan kita supaya kita berhenti. Tapi secara hakiki naklah secara bersih, naklah kita bergantung hati dengan rahmat Allah ataupun dengan Allah. Sebab amalan tak boleh memasukkan seseorang ke syurga. Ini zahir hadis. Lalu itulah hanya masuk syurga itu dengan rahmat dari Allah, semata-mata kasih sayang dari Allah, ataupun semata-mata kurnia, limpah kurnia dari Allah. Tapi amalan tu sabar. Supaya kita inilah kita makan sabar bagi melahirkan kenyang. Tapi kalau kita soal dari segi akidah kita, adakah makanan boleh mengenyangkan? Tentu akidah kita ahli sunnah jawab tidak. Ya gitu. Adakah air minuman ini boleh menghilangkan dahaga? Jawab tidak. Siapa yang menghilangkan dahaga? Siapa yang mengenyangkan? Begitu juga ubat, adakah boleh menghilangkan penyakit? Kita jawab tiada. Tidak kan? Siapa yang menghilangkan? Allah. Nah itu. Allah. Oleh itu, bila semuanya Allah, hati kita bergantung dengan Allah. Apa itu? Makanan, minuman, ubat tu sebagai sabab. Allah mengenyang, tapi dia buat sabab makanan. Allah menghilangkan dahaga, buat sabab air. Jadi apabila kita lapar, senangnya cari makanan. Apabila kita dahaga, senangnya cari minuman. Tapi i'tikad kita, Allah yang mengenyang, Allah yang menghilang dahaga. Kan? Begitulah Allah perintah suruh kita beramal. Allah perintah supaya kita taat. Kita pun taat, berarti kita junjung perintah dia. Kita amal kebaikan, kita junjung perintah dia. Kita patang larangan, mana kita ikut larangan dia. Lepas tu hati serahnya lah kepada dia. Tempat bergantung kita rahmat dia. Itu nak bagi situ. Itulah. Baik, selepas itu berkata Imam Nawawi, dari syarah dia ni. Salah seorang pensyarah kitab Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalam dia syarahkan hadis ini begini, kita nakalnya. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Yahya ibnu Syaraf. Imam Nawawi nisbah kepada kampung dia Nawa, nama dia maklum Yahya bin Syaraf. Dia kata pada syarah Muslim, di syarah bagi Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim disyarah olehnya, dia kata begini, ketahui olehmu ayyuhal mukhatab, ataupun ketahui olehmu ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm, wahai orang yang patut daripadanya ilmu, ketahuilah bahawa mazhab ahli sunnah wal jamaah, jalanan aliran akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu anhum. Ini nak bina atas asas pegangan. Tiada sabit dengan akal oleh pahala dan siksa. Bukan sabit dengan akal, hanya itu sabit dengan janjian syarak.
Tak ada kata sabit dengan akal, kata mesti wajib pada akal. Orang yang berdosa itu mesti neraka pada akal, bukan tak sabit dengan akal. Kalau tak datangnya syarak janji, duk tangga hak asal jaizun yang harus saja. Nak sabit hukum, kata wajib ke, itu bukan sabit dengan akal. Apa dia pahala tu? Orang buat sekian boleh pahala sekian, orang kerja kesalahan, apa dia seksa biar-biar, tak sabit dengan akal, dia kata. Dan tiada mewajib dan mengharam. Ini tiada sabit mewajib dan mengharam dan lainnya. Apalagi lainnya daripada segala bagai taklif. Bagai taklif dia ada 4. Taklif maksudnya satu lagi jadi 5. Wajib, mustahab, wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Kita panggil yang harus. Itu hukum taklif. Nah, dan kita maklum pula taklif tu dia tubik 2 ta'rif. Satu ta'rif taklif dengan makna ilzamu ma fihi kulbatun. Memaksa ataupun paksakan barang yang ada padanya keberatan. Itu panggil taklif. Maka terbagi kepada 2. Paksa atas jalan buat, itu panggil wajib. Paksa atas jalan tinggal, itu panggil haram. Satu lagi ta'rif talabu ma fihi kulbatun. Taklif itu tuntukkan barang yang ada padanya keberatan. Maka tuntut atas jalan buat terbahagi 2. Ada kala tuntut putus, sekira kalau tak buat dijanji seksa, panggil wajib. Satu lagi tuntut tidak putus, tuntut buat tapi kalau tak buat pun tidak dijanji seksa, itu panggil sunat. Nah, dan satu lagi tuntut tinggal. Tuntut tinggal pun ada kala tuntut putus, sekiranya kalau tak tinggal dijanji seksa, itu panggil haram. Dan tuntut tinggal tapi tak putus, sekiranya kalau tak tinggal tidak dijanji seksa, itu panggil makruh. Itu taklif 4 bagai. Atas ta'rif yang kedua, hukum taklifi itu 4 bagai. Wajib, sunat, haram dan makruh. Adapun atas ta'rif yang pertama, ilzamu ma fihi kulbatun, paksa. Memaksakan barang yang ada padanya keberatan, itu masuk wajib dan haram je. Hak yang lagi panggil taklif. Baik. Jadi nak sabit hukum wajib, nak sabit hukum haram, makruh, sunat, semua itu tiada sabit dengan akal. Duk jadi wajib, haram, makruh, sunat, sabit syarak, bukan sabit akal. Sebab tu belum bangkit Nabi SAW, syarak tak ada lagi ketika itu. Nah, macam tu makna kata akidah ahli sunnah, masalah pahala, seksa, wajib, mengharam, mengsunat, memakruhkan, semua itu tidak sabit dengan akal. Lagi pula, dan tiada sabit oleh ini sekalian. Ini sekalian tak ni lah. Pahala, seksa, mengwajib, mengharam dan lain. Dan yang lainnya lain daripada ini, semua ni tak sabit melainkan dengan syarak. Sahabat tu bila kita mengaji dalam apa dia dalam hukum syarak dia tanah, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Pada kata gitu. Nah, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Dan wajiblah atas tiap mukallaf, wajib pada syarak. Ataupun wajib dengan sebab syarak. Apa sebab syarak? Murad dengan syarak tu, bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantik dia jadi rasul, perintah atas dia suruh menyampai. Hak dia menyampai satu, kamu kena Allah, wajiblah sebab syarak.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kena. Bila turunnya datang aqimus salat, wajiblah kena solat. Wa atuz zakah, kenalah, wajiblah kena keluar zakat. Maka nak wajib zakat, wajib solat, wajib kena Tuhan tu dengan sebab syarak, bukan dengan sebab akal. Tu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Lagi itu ada sedikit khilaf dengan Maturidiyah. Maturidiyah kata bersabit dengan usul agama tu wajib dengan sebab akal. Satu khilaf itu biarlah tu. Dan lagi pula mazhab ahli sunnah juga bahawa Allah Ta'ala tiada wajib atasnya atas Allah oleh suatu pun. Tak ada wajib tekanan atas Allah suatu pun. Bahkan semua alam ini ialah milik dan kepunyaan Allah. Tengok kita dah baca Fatihah tu bukan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti? Puji-puji hanya bagi Allah semata-mata. Berhak bagi Allah. Yang lain tidak ada hak. Malaikat izin olehnya. Kita nak puji yang lain tak ada hak puji. Malaikat diizin oleh dia ataupun diperintah oleh dia. Dia perintah suruh puji. Kita boleh puji. Baik. Allah itu siapa? Rabbil Alamin. Apa Rabbi? Banyak artinya. Setengah pada artinya Malikil Alamin, yang mempunyai sekalian alam. Setengah artinya Khaliqil Alam, yang menciptakan semua alam. Jadi kesimpulannya, alam ini semua ni ialah milik yang mana mamluk, kepunyaannya. Sebab kita tafsir tu ialah milik dan kepunyaan Allah. Bila semua tu kepunyaan dia, dunia dan akhirat itu dalam rentahannya. Alam dunia baik, sebut kata alam dunia, alam akhirat. Kan ambil satu lagi, alam barzakh, sempadan antara alam dunia dengan alam akhirat. Seperti saudara-saudara kita telah meninggal alam dunia, sekarang berada di alam barzakh, belum lagi alam akhirat. Sempadan lah. Kalau kita duduk di Kedah nak pergi ke petani ke, ke bahan perakok, tempat sempadan. Nak pergi ke Bukit Kayu Hitam, tu sempadan. Saudara kita yang dah meninggal dunia ini duduk di sempadan. Walaupun beribu-ribu tahun dah hak meninggal macam Adam dulu tu, masih di sempadan, yakni alam barzakh. Kerana alam akhirat di sejumhurnya mulai dari tiup sangkakala yang kedua. Ada petiup sangkakala yang pertama baru habis dunia. Kan? Apabila tiup sangkakala yang kedua, tiup bangkit, nafkhatul ba'ats, tu mulai akhirat. Jadi berarti alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Tapi secara kita mudah umumnya, alam dunia, akhirat. Kerana barzakh sepada ke akhirat dah. Pakai umumnya dunia akhirat dua ya. Jadi alam dunia, alam akhirat itu dalam rentahan Allah. Dah hak dia. Bila dalam rentahan dia, buat ia Allah pada keduanya, pada dua alam dunia akhirat, akan barang yang ia Allah kehendaki. Yani kehendak akan buatnya. Barang yang ia Allah kehendaki, ni kehendak akan buatnya, ikut dia. Wa yaf'alu, apa dia? Fa'alul lima yurid.
yurid. Kan kita dah baca setengah padanya lah. Fa'alul lima yurid. Allah yang membuatkan barang yang ia kehendak. Sebab barang semua kepunyaan dia. La syarikalah. Dalam zikir kita dah sebut selalu kan. Dan wajah tu kita pun ada sebut. La syarikalahu. Wa bizalika umirtu. Wa bizalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Kan? Doa wajah tu. Tidak ada yang kongsi bagi Allah. Tak ada yang kongsi pada perbuatan. Satu pun tak ada. Apabila tak ada, ia tunggal. Segala perbuatan, ia je yang buat. Baik. Kali itu alam dunia, alam akhirat, kepunyaan dia. Dalam rentahan dia. Tak kala semua tu hak punyaan dia, buat ia Allah pada keduanya akan barang yang ia kehendaki. Nak kata wajib atas dia. Salah lah kita kata wajib atas Allah buat. Itu salah. Sahabat tu duk bila sifat Allah kata wajib atas. Di segi bahasa ibarat kita. Wa yajibu lahu ta'ala. Jangan kita kata wajib atas Allah. Tu salah wajib atas Allah. Wa yajibu lahu. Wajib baginya bagi Allah boleh bersifat dengan wahdaniyat esa. Wajib bagi Allah bersifat dengan wujud. Apa makna wajib bagi Allah? Dengan mana wajib pada akal. Akal tak terima putus bahawa Allah itu tak sifat dengan wujudnya, tak sifat dengan esanya. Itu wajib bagi. Ada pun wajib atas, mana tekanan atas Allah. Itu wajib atas. Tak ada wajib atas. Abang dia kata, dan tiada sabit. Tiada wajib atas Allah, oleh sewaktu pun tak wajib atas Allah. Bahkan semua alam ini ialah milik dan kepunyaan Allah. Dunia dan akhirat itu dalam rentahannya. Tak kalau begitu buat ia Allah pada keduanya ni, buat akan barang yang ia Allah kehendaki akan buatnya ke dia mampu mari. Kalau yang mengajikan dah ibarat dia panggil melah yang ia kehendaki panggil jaratis silah ala ghairi man hiyalah namanya. Karena dhamir dalam itu rajak ke barang. Akan barang yang ia Allah kehendaki akan buatnya ke dia mampu mari. Bukan dah ibarat. Baik. Tak kalau kata tak wajib atas Allah, maka ni pengaji kata maka tafri'iyah. Kalau Arab tafri' dia panggil. Bertolak dari situ, bercabang dari kata tak wajib atas Allah, maka dia panggil maka tafri'iyah. Kalau Arab kak wa al-fa'u lit-tafri' namanya. Apa dia? Reti cabangan daripada kata tak wajib atas Allah oleh suatu pun nakirah halaman Nabi. Bila kata tak wajib atas Allah oleh suatu pun, apabila begitu maka nak buka cabang dia panggil. Apabila begitu maka sekiranya ini fardu takdir. Ala sabilil fard. Maka sekiranya fardu takdir kalau mengazab malak bunga sikit maka sekiranya kalau mengazab ia Ta'ala Allah Ta'ala kalau dia menyeksa akan segala orang yang taat hamba dia yang taat kepada dia sepenuh-penuh hamba yang mukmin yang taat dan segala yang saleh, segala orang yang baik, orang tanya panggil yang berjuruh. Sini cakap tak berjuruh? Tak cakap? Cakap juga? Apa dia? Kelantan cakap orang berjuruh. Orang petani ni tak jauh tu. Orang mananya orang yang baik asal mana saleh ni mana al-qaimi bi huquqillah wa huquqil ibad. Kalau Arab nak panggil salih
mana orang yang menunaikan segala kewajipan hak Allah, hak hamba. Itu panggil orang salih. As-salih al-qaimu bi huquqillah wa huquqil ibad. Itu hak Arab. Apa kita salin pada situlah mereka Melayu. Orang salih, orang yang menunaikan segala kewajipan, segala hak Allah dan hak ibad, hak segala hamba. Itu panggil orang salih. Nah, orang baik, terlalu baik, orang petani panggil berjuruk. Orang Kelantan panggil berjuruk dah. Kedah ni panggil apa? Orang baik itu ya dah. Tak apalah. Orang baik. Maknanya orang soleh nak orang baik. Kan nak pun jadi bunyi balaghah sikit orang yang sangat baik. Itu kan? Itu maknanya. Orang yang sangat baik, orang tu baik sangat. Tapi kalau luar Kedah mana bukan baik tak? Baik lah. Buang alik jadi baik. Orang tu baik lah. Dia baru jadi Kedah sungguh dah. Kalau baik tu masih luar huruf surat tu panggil tak? Baiklah. Nak nyata kata, di sini nak bicara kata, sekiranya kalau Allah mengazab, menyiksa akan segala orang yang taat, segala orang yang patuh, dan segala yang soleh, segala orang yang baik, semua mereka itu kalau Allah mengazabkan dan memasuk ia Allah daripada mengazab. Sekiranya kalau memasuk ia Allah akan mereka itu, akan segala orang yang taat dan segala yang soleh tu memasuk akan neraka. Jawabnya, jawab kalau dia panggil. Jawab lau. Sekiranya kalau mengazab akan orang taat, mengazab akan orang soleh. Dan kalau memasuk ia akan mereka itu, orang taat, orang soleh tu masukkan neraka. Jawabnya, nasjaya adalah ia adil daripadanya. Tak boleh kata zalim. Nasjaya adalah ia, apa ia? Dah klik pada yang tersebut daripada mengazab dan memasuk. Mengazab akan orang yang taat, memasuk mereka itu ke dalam neraka. Itu dinamakan adil daripadanya, daripada Allah. Jangan kata zalim Allah, jangan. Ini nak tolak mazhab apa dia Mu'tazilah dan mereka yang semua pakat. Karena mereka itu ia mendahului akal. Bila akal bilang elok sesuatu, ia hukum wajib. Bila diisi akal dia fikir dan kira, nampak perkara tu keji pada akal, dia bilang takbih. Sebab tu dia kata wajib atas Allah buat salah dan aslah. Itu pihak kaedah dia. Wajib atas Allah buat perkara tu baik, perkara lebih baik. Baik tak baik, kira akal dia. Jadi masuk ke syurga orang yang taat ni, kalau kira fikiran kita, masalah baik ke masalah tak baik? Elok ke tak elok? Elok. Bila elok, wajib atas Allah memasukkan syurga orang yang buat baik. Memasukkan neraka orang yang taat, orang solehnya Allah masukkan neraka. Tanya klik baik pada akal, elok ke tak elok? Jawab tak elok. Dia panggil takbih. Mustahil tadi. Itu akidah Mu'tazilah. Adapun kita ahli sunnah, asas tapak tadi, tak wajib atas Allah suatu pun. Itu kaedah tadi. Itu asas dia. Tak wajib atas Allah sesuatu pun. Jadi kalau wajib atas Allah bermakna ada tekanan atas Allah. Maka itu orang panggil apa? Luput sifat ketuhanan. Bila zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan, mana zat itu Tuhan. Arti Tuhan segala-galanya. Bila Tuhan segala-gala, siapa nak menekan atas dia? Tak adalah yang menekan. Dan dia Tuhan semata-mata. Alam dunia ni, dia adalah Tuhan punya. Bila dia Tuhan punya, siapa nak tekan dia? Sebab itu tak wajib atas Allah oleh suatu pun. Suatu apa? Daripada buah atau tinggal buah. Boleh kita di situ. Saat ni.
Tiada wajib atasnya atas Allah oleh suatu pun. Di suatu pun daripada buatnya atau tinggalnya. Buat tak buat tak ada wajib tadi, hanya harus bagi dia. Begitu malah. Tak wajib, tiada wajib atasnya atas Allah oleh suatu pun, apa suatu pun, daripada buat atau tinggal buat. Tak ada wajib. Hanya buat harus bagi dia, tak buat pun harus bagi dia. Jadi kalau kata wajib atasnya, bermakna Allah di bawah tekanan. Supaya kita hamba ni. Kita hamba di bawah tekanan lah ni. Wajib solat. Wajib i'tikaf. Kita di bawah tekanan. Wajib kita percaya adanya Tuhan. Wajib kita percaya Tuhan tu Maha Esa. Kita di bawah tekanan. Jadi kalau wajib atas Allah, bermakna Allah di bawah tekanan. Itu bukan Tuhan. Bukan sifat Tuhan macam tu. Itu sifat hamba pasal kena tekan tu. Tak. Kita ni hamba sebab kita ditekan oleh Allah. Suruh kenal dia. Lepas kenal dia, ditekan oleh dia. Suruh kita taat pada dia. Jangan derakakan dia. Ada pun Allah, dia Tuhan punya segala-gala. Siapa nak menekan dia? Dia kata tak wajib atas Allah oleh suatu juga pun. Daripada buat atau tinggal buat. Bina daripada situlah kalau. Daripada situ kalau sekira ia mengazab ke orang yang taat, hamba dia taat, ikut dia perintah, taat semata-mata. Di samping itu dia memasukkan neraka. Bina di atas tadi, orang panggil adil daripadanya. Jangan kata zalim. Kalau kita nak faham ke zalim, bagaimana orang Mu'tazilah dia pilih zalim tu? Kalau kita nak faham gitu, kita mari kepada makna zalim tu apa? Makna zalim. Di situ pula. Makna zalim, tasarruf pada barang yang bukan miliknya tanpa izin. Itu setengah pada makna zalim. Rentah pada barang yang bukan milik kepunyaan tanpa izin. Itu panggil zalim. Sebab itulah datang waris. Kalau kita tanah orang lain, kita tadi panggil hipik, lakah dia ambil sekadar sejekar je kan. Dalam hadis sebut, siapa menzalimi sejekar tanah akan diparah, dijadikan tok, jadikan apa dia? Tali leher di akhirat esok. Sebab panggil zalim. Sebab ini milik yang lain. Ini milik bukan milik kita. Kita hidup langkah. Setakat ini kita langkah melampaui lagi. Nama kita zalim. Tapi Allah dia dah buat itu, mana dah buat apa? Dia kata hak milik dia. Apa lagi dikata zalim? Tak kena mengena dengan sifat zalim. Sebab makna zalim iaitu tasarruf, rentah pada barang yang bukan miliknya. Adakah semua barang ada milik yang lain pada Allah lah? Tak ada. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Kita dah sebut semua tu. Dari segi zikir kita banyak. Ucapan pengakuan kita banyak duk mengaku segitu. Dari segi makna tu kita kurang faham. Kadang-kadang tu zikir kita ingat wirid itu ya. Tapi bila kita klik pada makna, usuluddin saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua tu usuluddin semua tu. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar, tidak ada. Malaikat Allah sahaja. Wahdahu, hal keadaan yang tunggal, esa pada zat, esa pada segala sifat. La syarikalah, tidak ada yang kongsi, esa pada segala perbuatan. Segala perbuatan ia yang buat, kongsi tak ada. Apabila kongsi tak ada, siapa nak tekan dia? Semua tak dia. Ini membina sini. La syarikalah. Kata pula lahul mulk, baginya juga. Tu lahu khabar muqaddam, taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasra. Baginya juga perintah. Tak ada bagi yang lain. Lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit, menghidup dan memati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ia Allah qadir, yang maha kuasa ala kulli syai'.
Bila dia ala kulli syai, mana yang lain pada dia nak menekan dia? Tak ada. Kalau dia kena tekan, berarti dia juga masuk dalam alam. Dia juga masuk dalam hamba. Dia juga masuk dalam makhluk dan sebagainya. Bukan Tuhan lah. Kita mengaku dah tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar malaikat Allah. Tidak ada Rabb selain pada dia. Kata dia je. Bila dia je, barang semua tu milik kepunyaan dia. Bila barang milik kepunyaan dia, ikut dia je lah. Nak buka neraka, nak masuk syurga. Kerana syurga pun milik dia, neraka pun milik dia. Kita ni milik dia, ikut dia. Nak ambil yang ni letak di situ, ambil yang tu letak di sini, ikut dia. Itu mana harus bagi Allah memperbuatkan mungkin atau meninggal buatnya. Hatilah usul ni bagi. Sini demikianlah. Sebab tu dia kata, kalau sekiranya mengazab ia Allah akan segala orang yang taat dan segala yang soleh semua. Dan memasuk ia ni, kalau memasuk ia akan mereka itu akan neraka. Nascaya adalah ia yang tersebut. Daripada mengazabkan segala yang taat dan memasukkan neraka itu adalah ia adil daripada. Ini kadang-kadang kita tak nampak ni. Sahabat ingat hak dia semua, ikut dia je lah, maknanya gitu. Pada mengatakan tak zalim ke, apa makna zalim? Tak ke situ pula. Apa makna zalim? Zalim rentahkan barang bukan pada milik kepunyaan tanpa izin. Itu makna zalim. Rupa-rupanya ada hak orang lain. Kita pergi guna hak orang lain tak ada izin pun kita. Itu zalim. Kalau hak orang lain juga, pas dia izin, tak panggil zalim. Seperti token ada izin ke koli lah. Izin ke koli pada jual, izin ke koli pada buat tu. Apa dia semua tu? Maka tak panggil zalim sebab Tuhan punya izin. Allah tak ada Tuhan punya selain pada dia je. Mana nak panggil zalim? Tak kena mengena dengan sifat zalim. Itu segi makna. Lepas tu di segi ayat, wala yazlimu rabbuka ahada. Tu dia ayat dari nakal. Tidak zalim oleh Tuhanmu Muhammad ahadan akan seorang pun. Siapa tu kalau dia masuk neraka pun tak ada kata zalim. Dia pun syurga orang kubur, tak ada kata zalim. Ikut dia, hak dia di situ. Tu ahli sunnah kemah situ. Sini kata mengaji siapa sini panggil tergugat sekaligus. Main sekali je dah. Faham malah tu. Lagi. Dan sekira apa sahaja adil padanya. Dan apabila memelianya Ta'ala dan beri nikmat dan memasuk ia Allah akan mereka itu, siapa dia? Segala orang yang taat dan segala yang soleh. Atau make di situ. Sekiranya kalau dia memasuk akan mereka itu akan syurga. Orang yang taat kepadanya, orang yang soleh, orang yang baik tu, dia memasuk ke syurga. Apa hukum pula? Maka iaitulah kurniaan daripadanya, daripada Allah. Dia panggil tu zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Masuk syurga dengan rahmat dia. Dengan rahmat dia. Itu. Supaya kita kata makan tapi tak kenyang. Ada hak tak makan tapi kenyang. Ada ikut dia lah. Tak dunia kita boleh tengok dah. Malaikat tak makan, tak minum, tapi kenyang. Dan lagi akan datang hadis buk ketika lahir Dajjal nanti. Ada dalam hadis buk. Ada kata, ya Rasulullah akan sebut tentang Dajjal. Ada setengah di kalangan kita tengah-tengah ada uli roti. Mari ketakutan tinggal. Tak sempat tu nak makan. Bagaimana ketika itu? Ada jawab, kamu ketika itu seperti malaikat. Maka sahabat musyrikin, seperti macam mana malaikat terbiak dia tak makan, tak minum. Hanya dia takdis. Maka Nabi SAW jawab, ta'amul mu'minin yawma idzin at-tasbih. Dia jawab itu. Makanan orang mukmin ketika itu dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala, tasbih. Bila tasbih, tak perlu ada makan minum. Tengok. Itu orang panggil apa ni panggil? Luar biasa.
Tapi perkaranya jaizun fil aqli, yang harus pada akal. Dan banyak terjadi di masa sekarang. Ni pernah beberapa hari, baru beberapa hari pergi ke rumah. Macam mana tuan guru dia kata, kami ajib, diri kami dah tak makan seminggu lebih. Dia kata, tak makan seminggu lebih. Lepas tu nak tanyanya, macam mana lapar tu? Tak lapar pun. Lepas tenaga kan, kuat. Tak masalah. Kita makan, ialah mau pada kenyang. Dia kenyang tak makan, selesai. Tapi berasa ajib dirinya. Seminggu lebih dah, dia tak ada makan pun. Tengok dia Allah Ta'ala dalam zahir tak? Dengar kita duk mengaji akidah. Oh lah kita mahu yakin. Ni kata makan minum sebagai sabab je. Tapi Allah Ta'ala menghilangkan sabab, lahir musabab saja. Dia buat musabab saja, buat kenyang je. Melakukan kenyang pada seorang dengan tak melalui makan, ada masalah. Klik pada hukum akal kita dah mengaji, jaizun fil aqli. Tiba-tiba ada setengah hamba dapat kecap dan rasa sungguh, tak makan tapi kenyang. Begini menyata dia bahasa ajib diri, tak ada ajib lah. Untuk kamu, Allah Ta'ala bagi untuk kamu supaya menambah yakin, kata dia akhirat, bahkan lagi akan datang, Allah Ta'ala tak makan kenyang, tak ada masalah. Oh sungguh, dia kata. Yakin dia kata. Ini masalah. Maka kita kembali pada akidah kita. Begitulah Allah rentah ke semua alam hak milik kepunyaan dia. Oleh itu ikut dia sahajalah. Dia nak memasukkan hamba yang baik ke dalam neraka, adil daripada dia kerana hak dia. Dia nak memasukkan syurga, itu panggil rahmat dan kurniaan daripada dia je. Itu akidah nah. Ini belum tilik kepada syariat ni. Akidah dulu. Akidah sana situ. Nanti kita nak berjalan ahli sunnah, itulah akidahnya. Baik, lepas tu nak sambung lagi. Tak selesai lagi ni, kalau berhenti sekat ni musyrik. Ada tak habis masalah lagi dah. Lagi. Kemudian, dan sekiranya, kembali pada awal pula. Atas pada sekiranya dulu. Dan sekiranya, kalau beri nikmat ia Allah akan segala orang kafir, orang yang tak percaya dengan dia, ingkar nabinya, ingkar kitabnya, katakanlah kufur, dan memasuk ia Allah akan mereka itu, akan segala orang kafir memasuk akan syurganya, syurga Allah. Syurga hak dia. Yang ambil orang kufur boleh syurga. Apa nak kata dari segi akidah? Nasjaya harus baginya. Bukan mustahil pada harus baginya ni pada akal, harus oleh demikian itu. Apa demikian itu? Demikian beri nikmat dan memasuk akan orang kafir akan syurga. Harus pada akal, bukan mustahil. Atas ilat tadi, bina di atas kata tak wajib atas Allah oleh suatu pun dia lupa umi tadi dia. Awak ni dia terprint situ lah tu. Sungguh pun begitu. Duk puasa meseki kadang-kadang dah. Sekaligus kak. Tak kena tak faham kak. Cuma berasa sekaligus dah. Nanti dulu. Itu sebagai asas pegangan. Sungguh pun begitu dan tetapi. Tapi tak habis lagi. Kali itu berhenti klik dekat ni kak tak faham. Mengaji tak ada habis. Dan tetapinya panggil istidrak atas waktu yang maksud, kerana kedai ibarat bunyi begini. Dan sungguh pun tiada wajib atas Allah oleh suatu. Ya bina daripada situ, kalau mengazak kalau apa tu, sungguh pun begitu tetapi tempat-tempatnya mari dah nak menolak waham tu. Tetapi terjemah daripada Arab lakin. Maka mengaji lakin tak apa dia. Kata mengaji sana dia panggil walakinna lil istidrak. Perkataan lakin dia panggil takhfif. Lakinna tasdid, makna dia lil istidrak. Apa makna istidrak? Kata mengaji di sana, makna istidrak ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu aw nafyu. Itu makna lakin.
Tetapi, apa tetapi? Iaitu mengiring ke perkataan nak menolak ke hak waham tadi. Waham gitu, waham gini, nak tolak ni. Tetapi, dan sungguh pun perkara tu begitu. Mana perkara begitu? Tiada wajib atas Allah oleh suatu tadi. Bina daripada tu, harus dia memasukkan syurga orang kafir. Harus juga dia memasukkan dengan orang yang taat dan baik. Tak wajib atasnya suatu. Sungguh pun perkara tu begitu. Tetapi, tetapi ia Allah telah mengkhabarkan, Allah telah menceritakan dalam Al-Qurannya dan melalui hadisnya, hak dia mencerita belaka tu. Tetapi ia Allah telah mengkhabarkan, telah menceritakan, walhal khabarnya, khabar Allah itu benar. Tengok kita baca Quran. Selesai baca Quran kita ucap apa? Selesai baca Quran kita ucap apa? Sadaqallahul azim. Apa arti? Benar Allah yang Maha Agung. Benar apa? Benar hak dia dah kata, kita dah baca sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Allah itu Tuhan mempunyai sekalian alam. Sadaqallahul azim. Benar Allah cerita itu. Ya. Dia janji pula siapa yang beriman, beramal soleh, dia akan masuk syurga. Benar kata Allah itu. Siapa yang kufur, mati di atas kufur, neraka janjinya. Dia tak ampun sama sekali. Benar kata Allah itu. Saat ni dia kira akidah semata benar dengan dia sebagai Tuhan. Belum tilik pada janji dah. Itu asas akidah kita buat ahli sunnahnya. Semua barang harus bagi Allah kerana kepunyaan dia. Ikut dia je lah. Tetapi sungguh pun perkara tu begitu. Memang begitu. Itu dia. Sungguh pun wa innama kana al-amru kadzalik. Dan sungguh pun perkara tu begitu. Tetapi ia Allah telah mengkhabarkan. Allah telah memberitahu. Mukhabar kata apa dah. Kalau baca teruk luar kata ke, tetapi ia Allah telah menghabarkan. Ada. Dan telah menghabarkan. Itu dia. Hamak. Itu arah khabar. Allah telah mengkhabarkan. Allah telah beritahu. Walhal khabarnya, habarnya ada. Kata luar kata. Dan padahal khabarnya Allah itu benar. Apa Allah mengkhabarkan? Bahawa itu maf'ul mengkhabarkan. Kalau Arab gak maf'ul bagi akhbara amba'a. Telah mengkhabar, telah memberitahu oleh Allah bahawasanya ia Allah Ta'ala tiada buat akan ini yang tersebut. Itu dia. Ia mencerita kata dia tak buat punya sebut tadi. Orang yang salih, orang yang taat, orang yang salih bina di atas iman, hak dia janji macam mana? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tak dia khabar kata. Surah Al-Bayyinah kan? Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh, mereka itu ialah sebaik-baik makhluk. Tengok dia puji. Sebaik-baik kejadian dia. Pada dia janji. Jazaa'uhum. Allah janji dia. Balasan mereka itu ialah jannatu adni. Dia balas janji dia. Syurga yang tetap. Tak ada kena pindah beralih. Adn. Tetap. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tengok dia janji pula kata yang kekal. Kekal takut ihtimal kekal makna lama masa, abadan, selama-lama. Itu janji khabar daripada Allah. Maka hak kata tadi asas pegangan tilik kepada semua makhluk kejadian dia, ikut dia lah nak buat apa saja kehendak dia. Ikut dia, hak dia.
Tu kata harus, tak wajib atas Allah. Tetapi lepas tu kita fardu takdir lah. Takdir kalau dia memasukkan orang soleh ke dalam neraka, ia adil bagi dia. Tak apa hak dia. Tetapi dia tidak buat begitu. Tak ni susah dah. Tak payah semayang lah. Tak payah belajar. Salah gitu dah. Apa tu jangan gaduh. Kita mengaji wisu satu-satu masalah. Itu dia. Tapi dia mengkhabarkan bahawasanya ia tiada buat akan ini yang tersebut. Apa ini tersebut? Iaitu mengazab segala orang yang taat dan yang soleh, memasukkan neraka. Ya janji dah, ya janjinya syurga. Dan ayat lain pula Allah Ta'ala kata, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Kan dia janji tu. Akhir sekali, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Tu khabar dia lah tu. Hai Muhammad, basyir, kamu gembirakan, wayak berita kesukaan, berita seronok kepada orang mukmin yang beriman dan lagi pada yang beramal. Kata Allah sedia untuk mereka syurga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat anna lahum jannatin. Menggembira Muhammad, wayak orang yang beriman tu, orang beramal tu, wayak kata Allah sedia untuk dia jannatin. Allah. Dan pula bukan sekadar syurga, rezeki di dalam macam-macam kemewahan. Lagi pula walahum fiha azwajum mutahharah, ada isteri pasangan yang bersih suci daripada kekotoran. Wa hum fiha khalidun, kekal mereka itu. Ini khabar daripada Allah. Tapi hak kita fardu takdir tadi, kalau Allah memasukkan orang mukmin ke dalam neraka, mukmin yang soleh, dengan tidak ada dosa katakanlah, hatta para aulia syuhada pun dia masukkan neraka, harus pada akal. Karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya fa'alul lima yuri. Hati ke situ. Tidak kata wajib atas Allah memasukkan syurga, mustahil atas Allah tak. Harus pada akal. Orang panggil apa kalau ngaji usuluddin? Harus pada akal yang zati. Manakala dia janji begini, wajib orang mati di atas iman serta amal soleh, wajib syurga. Wajib apa? Ini panggil wajib aridi. Maklum kepada kereta Iswara Putih WGG 1605 lalu ada menghalang laluan. Sekali lagi, WGG 1605 Iswara Putih menghalang laluan lintas. Baik. Itulah sambungan tadi. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Manakala tilik kepada janji, jadi wajib pada akal yang aridi dia bagi. Sebab tilik kepada janji Allah. Tengok di sebalik pula. Dia janji orang yang kufur. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Ayat tu katakan sesungguhnya orang yang kufur wa matu, dan mati mereka itu segala orang yang kufur, wa hum kufar, mati mereka itu hal keadaan yang kufur. Ini mati atas kufur. Kufur, mati atas kufur. Bahkan orang Islam jadi murtad, mati atas kufur, na'udzubillah min zalik, pun sama. Ulaika alaihim la'natullah, ke atas mereka itu Allah laknat, Allah menjauh daripada rahmat. Rahmat syurga, dia jauh pada rahmat, tak bau dah lah. Ulaika alaihim la'natullah, Allah sedia laknat, wal malaikati pun laknat, wan nasi ajma'i laknat. Lagi pula mereka itu apa dia?
khalidina fiha, kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azabu, taklah diperingankan daripada mereka itu azab. Tak ringan, hanya kau tambah azab semata. Ayat lain pula tak kata mana? Fazuqu falan nazidakum illa azaba. Surah apa dia? Amma yatasalun. Fazuqu, maka rasa kamu hai orang kufur, falan nazidakum, tak akan tambahkanmu illa azaba, mereka hanya azab je, tambah azab semata, tambah azab semata. Ayat tadi pula kata walahum yunzarun, tak ditangguh-tangguhkan lagi. Dunia tak boleh tangguh-tangguh. Dan siapa ke sana tak ditangguh-tangguh lagi, tak ditunggu-tunggu lagi azab semata-mata. Ini janji dari Allah. Bila tilik daripada situ, tu baik natijahnya orang mukmin yang salih mati di atas iman. Tilik ke janji Allah, wajib syurga. Itu wajib akal yang aridi namanya. Orang kufur mati di atas kufurnya. Tilik janji Allah, wajib mereka itu neraka. Dia panggil wajib aridi. Ada satu lagi. Orang mukmin yang asi. Orang mukmin yang derhaka. Orang mukmin iktikad betul. Bab solat mengaku betul fardu ain. Bab siam puasa mengaku wajib atasnya. Tapi sengaja dia tak puasa, sengaja dia tak solat, segan malah dia, nafsu amarah dia. Tapi dia mengaku penuh-penuh segala hak wajib, mengakunya wajib, hak haram dosa besar mengaku haram. Tapi nafsu tak terkawal, jatuh juga oleh maksiat. Tapi mengaku penuh-penuh ya haram, haram. Maka kepada mukmin tak ada sangat imannya, asin. Apa kata ni? Hanya panggil tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika dia kehendak ampun, maka dia ampun. Kalau dia tak kehendak ampun, dia mengazab sekadar kesalahan. Adil daripada Allah. Kalau dia ampun, semata-mata rahmat darinya. Supaya kita jadi polis. Orang lalu lintas, pemadu kereta, tak cukup, salah undang-undang. Undang keselamatan jalan raya. Tak pakai topi keledar dan sebagainya. Tak pakai itu, tak pakai, salah undang-undang lah. Bila boleh tahan. Tengok, salah. Ini salah, ada 2-3 kes. Dalam keadaan itu, kalau ambil tindak kesalahan, adil. Kerana undang-undang salah, pak kita salah sungguh. Dia nak bertindak juga. Ambil kesalahan, maka adil daripadanya. Bukan zalim. Tapi kalau dia kata, tak payahlah, lain kali jangan macam ni nah, nasihat. Lain kali jangan ni. Ini panggil apa? Rahmat, kesian belah dia ya. Kerana ambil tindak, ya ada salah. Tapi nak maaf juga, ini kemaapan yang pakai kemurahan. Sila. Lain kali jangan macam ni. Begitulah orang mukmin. Kerana ada iman, syarat asasi bagi syurga. Tapi oleh kerana ada maksiat, ini terpulanglah kepada kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah ampun bagi mereka, dia kehendak kena ampun dosa yang lain pada syirik kufur. Itu tubik 3. Orang mukmin yang soleh wajib syurga. Orang kafir yang mati atas kufur wajib neraka. Dan orang mukmin yang derhaka itu harus bagi Allah ampun atau tidaknya. Bila tidak, menyeksa sekadar kesalahan, lepas tu syurga. Itulah akidah kita. Di sinilah dia diurai di sini. Baik. Apabila kita faham di sini, maka nak tekak naik sikit lagi pegangan kita, pergantungan kita, nak tekak naik, oleh itu janganlah kita bergantung dengan semata-mata amal. Itu tempat kita dah bercara sini tu. Amal mesti amal. Yang wajib amal, kita mesti amal. I'tikad wajib i'tikad wajib. Ya haram i'tikad haram. Lepas tu syariatnya hak haram kita pantangkan, hak wajib kita buatkan. Sekadar mampu. Lepas tu serahlah hati kita kepada Allah. Bergantunglah kita dengan rahmat Allah. Itu. Kalau kita bergantung dengan amal, itu masih rendah lagi martabatnya. Tak panggil orang kenal Allah, arif bagi makrifat khassah lagi. Itu dia. Baik, itulah kata Imam Nawawi lagi.
Tetapi Allah telah mengkhabarkan wal hal khabarnya itu benar bahwasanya ia Ta'ala tiada buat akan ini yang tersebut. Apa ini tersebut? Mengazabkan orang taat dan yang soleh, memasuk ia ke neraka. Itu yang tersebut. Dan apa dia beri nikmat memasuk syurga orang kafir, ini yang tersebut. Allah tak buat begitu. Bahkan idrak. Bahkan idrak pada kita tiada buat. Bahkan ampun ia Allah bagi segala orang mukmin. Bagi segala orang mukmin Allah ampun jika dia kehendaki. Dan memasuk ia Allah akan mereka itu segala orang mukmin memasuk akan syurga, memasuk dengan rahmatnya. Karena kata dengan amal, dengan sebab amalannya, itu paling sababiyah. Allah mengenyangkan dengan sebab kita makan makanan. Begitu. Allah menghilangkan penyakitnya dengan sebab kita guna ubat. Itu je. Bukan ubat yang menghilangkan. Maklum. Bersih pendek kata akidah. Orang Islam bina atas asas, bina atas apa? Tariqah jalan Ahlussunnah wal Jamaah bersih. Etikanya. Dan mengazab ia atas pada ampun ia ni, bahkan mengazab ia Allah akan segala orang yang munafiki dan mengekal ia akan mereka itu di dalam neraka. Itu atas jalan adil daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Pasal kita adil ni apa adil? Adala ya'dilu adlan. Kita banyak guna adil. Cuba arti ke bahasa kita betul-betul apa adil ni? Kalau Arab ada ditafsirkan adil ai isabatul haq. Bahasa kita agak kena betul dengan perkara hak sebenar. Itu panggil adil. Al-adil isabatul haq, mengenai akan hak sebenar. Itu adalah betul. Adalah juga tu. Adal betul. Betul ikut jalan hak sebenar. Betul ikut jalan. Jalan al-haq. Jalan betul atau al-haq. Itu panggil adil. Adil. Sebab adil ni. Sebab adil ni orang takut adil ni. Sebab kalau salah sikit pun bila berjalan tak adil. Salah sikit dikira salah. Sebab tu kalau betul-betul kita ni semata-mata tupu pada keadilan Allah, berat kita. Tak boleh kita nak dapat nikmat lah kalau Allah Ta'ala nak adil semata-mata. Tapi kalau tilik kepada atas orang buat zalim, nak menang kepada adil. Orang zalim takut kepada adil. Tapi kalau orang yang benar, itu betul lah sahabatnya. Allah Ta'ala adil. Mengekal ia akan mereka itu dalam neraka tu atas jalan adil daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka zalim mustahil atas Allah. Sebab itulah bina di atas sini juga apa kata timur soalan. Seorang itu Allah takdirkan atasnya jatuh maksiat. Seorang itu Allah takdir atasnya kubur. Berpanjangan, berkekalan, mati di atas kubur. Kemudian bila mati, neraka. Apakah tak dikatakan zalim Allah? Ada tadi lah. Tak boleh kata zalim. Sebab apa makna zalim tadi? Zalim merintahkan barang yang bukan pada miliknya tanpa izin. Allah dah kata milik siapa? Milik dia je lah, syarikalah, tak ada yang lain kursi. Tak ada nak kata zalim lah. Bahkan wajib neraka hak janji dia. Kalau tak tilik pada janji, harus bagi dia memasuk neraka, masuk syurga. Tapi kerana dia janji akan mati tak kubur, dia janji neraka. Masuk neraka. Itu adil daripada dia. Sebab dia janji begitu. Balik zalim tidak sama sekali. Ini orang Mu'tazilah dah takut zalim tu, tapi dia kata wajib Tuhan buat baik. Walhal salah besar betul masalah bila kata wajib atas Allah buat sesuatu, jadi maknanya timur ada tekanan di atas Allah. Itu salah pegangnya dia. Salah tak Allah di bawah tekanan. Tak.
Allah dia tu dah tuan, lahul mulk wa lahul haq. Apa nak tekan dia? Itulah. Sini halus sangat. Halus sangat. Sekaligus keliru. Kemudian kata ia, apa dia? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala lagi. Dan pada zahir ini segala hadis, ya hadis dari Sahih Muslim itu bukan 8 ni, banyak lagi. Banyak lagi Pak dia kata. Dan pada zahir ini segala hadis. Hadis kita bawa datang saat ni dia seumpama ni lagi. Menunjukkan bagi ahli haq, yakni ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya tiada mustahak oleh seorang akan pahala dan syurga itu tak ada mustahak dengan semata-mata amalan taatnya seorang. Hadis ini menunjuk gitu. Dalilun, ini hadis dalil yang menunjuk ke atas akidah ahli haq, ahli sunnah wal jamaah. Apa dia? Kata seseorang hamba itu tidak berhak dengan semata-mata amalnya akan syurga, tak ada berhak. Kalau tidak ada janji daripada Allah tadi kan, ikut dia jelah. Sabit tu orang arif, dia aman, dia buat, dia boleh taat, dia syukur Allah taufik, dia boleh taat. Lepas tu tentang dia Allah nak taat di mana, suruh ikutlah. Sabit dia buat banding kata seperti dalam dengan wayangnya, ikut dalam lah. Dan dia banding lagi seperti apa dia, mayat di hadapan yang memandinya. Dia banding juga mayat. Dia terletak di hadapan yang memandi, ikut yang memandilah. Nak balik, nak likuk, nak terakkan, nak meletangkan, nak membaringkan, nak akak, nak mahkuk dia lah. Tu dia buat banding macam tu. Arti kita dengan hamba, kita lenyapkan kita. Kita lenyap, dia panggil pana tu. Kita lenyapkan pandangan. Jadi kita tidak pandangkan kita. Kita tak pandangkan amalan tu bahasa pada kita. Kita pandang secara hakiki Allah. Bila kita pandangkan Allah, seolah kita ni tak ada apa-apa. Banyak duduk depan orang mandi, ikut orang mandi. Tu seruhan dia tu tinggi sangat. Tak ada menyejahkan dengan syariat. Itu dia bercakap dalam bab tawakal dia tu tinggi sangat. Bergantung hati dia dengan Allah Ta'ala semata-mata. Dia tak tilik dah kepada ni. Sebab dia bersih. Kita ni buat tak sapas itu dah jadi rendah mentabak tu. Kita dah tilik dah amal tu. Sebab kalau baca Quran banyak, mula berasa banyak amal dah tu. Kita buat khairat banyak, pasnya duduk tanda juga. Tapi kalau kejahatan tak tanda. Buat kejahatan tak ingat pun. Mari buat apa tak ingat dah. Tadi buat apa tak ingat dah. Tapi kalau hak kebajikan tahun sudah ingat lagi. Itu kan. Buat kebajikan situ, buat kebajikan situ. Mula tengok, banyak buat kebajikan. Situlah tempat penyakit. Mari nak musak kita tu. Membuat kebajikan banyak, pak, mari selalu. Mari perasaan lain, mari dah. Ujuk ke hati, usak. Sebab itulah bila kita tengkakkan hati berkata dengan Allah, tak peduli ni. Berasa seperti tak ada amalan. Tak ada. Tak ada. Seperti kita sebagai anak, ayah kita orang kaya raya, murah hati. Segala-gala tubuh kita ni, kereta yang kita dah bawa, apa dia, tempat rumah ke dia, apa ayah buat bagi, kenderaan apa ayah beli bagi. Kita salah, kita ada apa? Orang tawaduk kata tak ada apa saya. Kereta saya pakai hak ayah saya. Ya nak ambil bila dia, ikut dia. Rumah yang saya duduk pun bukan rumah saya, rumah ayah saya buat bagi. Harap ke saya tak ada apa pun. Kata rendah kata. Dia panggil sifat tawaduk, dia mari dengan sendiri. Bila hati dia begitu. Cuba orang sombong. Ayah buat dia atas tengok saya buat rumah ni. Saya. Walau dia apa pun tak ada lagi. Dia tengok tak suka kata. Dengan hati lah tu. Ini demikianlah orang yang bila lenyap pandangan dia terhadap kita, segala amalan bukan hak kita, tak dibahasa pada kita, hanya dia pandai taufik dari Allah, selamat kita. Selamat. Dia bahasa tak ada. Selamat. Itu asal dia nak tekadkan hati ke situ. Itulah. Sehingga kita tak faham tak? Ini kira ya. Macam mana? Itu kena bina asas
usuluddin ini masalah akidah dan syariat hakikat. Nah, ini masuk 3 dah ni. Di segi akidah kita itulah pegangan tadi. Tiba-tiba jadi zahir hadis ni nampak berlawanan dengan ayat. Lalu tu Imam Nawawi kata lagi, dan ada pun firman-Nya Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surah An-Nahl. Artinya masuk oleh kamu bila syurga, bila akhirat nanti. Allah akan kata, atas lidah malaikatnya, mana Allah suruh malaikat kata, udkhulul jannata, masuk oleh kamu. Kamu ni khitab pada ahli syurga lah, orang mukmin lah. Masuklah oleh kamu akan syurga. Masuklah bima, dengan barang. Apa barang? Amalan. Kita tafsir masduk ma. Dengan barang amalan kuntum yang telah ta'malun, yang telah beramal kamu. Telah di mana? Pada dunia. Mu masuklah syurga dengan barang amalan yang telah kamu beramal di dunia dulu. Masuklah. Tengok zahir ayat ni, nampak masuk syurga dengan amalan. Tak gitu? Zahir ayat. Zahir hadis tadi, amalan seseorang tak boleh memasuk ke seorang ke syurga. Zahir, dua zahir tu nampak tanakut. Tanakut ni, ni kau ni, ni kau ni. Tanakut. Panggil apa macam ni? Apa ni panggil bergadah. Gadah. Panggil apa sini? Buat ini. Silang. Bersilang. Gadah, silang, berlawan. Ni mau kau ni, ni mau kau ni. Dia panggil, Arab panggil tanakut. Maksudnya zahirnya berlawan. Makna zahir ayat, zahir makna ayat ni, makna zahir bagi ayat ni dengan makna zahir hadis, nampak tanakut. Ada berlawanan nampaknya. Mana? Zahir ayat ni masuk syurga dengan amalan. Hadis tadi amalan tak boleh memasukkan seorang ke syurga kan? Maka Imam Nawawi nak jawab lah ni. Itu mana ada pun firman-Nya Ta'ala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Artinya masuk oleh kamu akan syurga dengan barang amalan yang telah beramal kamu padanya, pada dunia. Yang telah beramal kamu pada dunia. Satu. Ayat lain pula, dan firman-Nya Ta'ala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zukhruf ayat 72, artinya, dan demikian itu syurga ialah yang telah dipusakai akan kamu, telah dipusakai akan kamu oleh Allah. Akan dia akan syurga tu dengan amalan yang telah kamu beramal akan amalan pada dunia. Dua ayat. Patut ada lagi seumpama ini, kata Manawi, dan umpama keduanya, umpama kedua ini, dua ayat ini. Umpama keduanya, umpama dua ayat ini. Apa lagi umpama? Daripada ayat-ayat yang menunjuk atas bahawa amalan itu boleh masuk oleh seorang dengannya, dengan amalan masuk ke syurga. Zahir bunyi berlawan. Lalu Imam Nawawi kata, adapun perman ni dan perman dia kedua dan umpamanya tu khabar dia, maka tiada berlawan ia akan segala hadis. Adapun permannya ini dan permanu dan umpama ayat tadi, maka tiada berlawan ia ini firman yang tersebut. Ini ayat-ayat yang tersebut ni tak ada berlawan akan segala hadis. Tak ada berlawanan tu. Bahkan makna ayat itu bahwasanya masuk syurga tu adalah ia dengan segala amalan. Kemudian beri taufik bagi segala amal dan hidayah bagi ikhlas padanya. Lepas tu, dan terima akannya akan segala amal, akan amalan, segala amalan dengan semata-mata rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya. Apa dia nak ayat? Kita undur klik. Kita semata-mata, bolehkah kita nak buat? Tak boleh.
Dengar tak taufik dari Allah? Tak boleh. Kita tengok gini, orang yang kukuh dengan Allah, otak ada, telinga ada, dengar, cerdik, cergah pula, bijak dalam buat kajian tu bijak. Tapi tak beriman dengan Allah. Kita tengok paling hebat sekali ulama ahli kitab. Kan? Ulama ahli kitab. Saya panggil ahli kitab, alim, ulama, tahu dengan makna Quran, tahu. Tapi tak beriman juga. Ini pun ini tak taufik dari Allah. Itu kata bukan semata-mata kita. Apa kita orang mukmin dah? Kadang-kadang tak boleh nak semayang berat ada. Walau beriman dah. Tak taufik dari Allah. Itu kata bukan semata-mata kita. Tiba-tiba Allah beri taufik, beri kuasa pada kita taat. Dia sampai taat belum tentu lagi terima tak terima. Kalau ada ria, kalau ada ujub, tak terima. Taat ada tapi tak terima. Sebab ada manik. Allah taufik bi ikhlas pula dah. Taufik bi kuasa sembahyang. Lepas tu ikhlas dalam sembahyang. Taufik bi ikhlas, tu sahabat bagi terima, maka dia terima. Jadi kira-kira mari klik kepada rahmat dari Allah. Apa? Dia taufik bi kita boleh beramal. Taufik pula bi kita ikhlas dalam amal, dia terima. Terima tu lah masuk syurga. Arti klik pada dengan rahmat dia juga. Tu tak ada berlawanan apa sekali. Tu dia ni jalan molek dia himpun cara-cara dia nah. Maka sah oleh bahawa seorang tiada masuk ia yakni akhir syurganya dengan semata-mata amalannya seorang itu. Dan iaitulah kata mana tiada masuk seorang dengan semata-mata amalan, itulah murad dikehendaki bagi ini hadis. Itu dia ada. Tak berlawanan bila kita pandai himpun dalam kaedah pengajian. Apabila ayat sama ayat zuhir tanaqud. Begitu hadis sama hadis zuhir berlawanan. Ataupun ayat dengan hadis zuhirnya berlawanan. Wajib boleh himpun bima amkana. Hati kena orang pandai lah. Nak ulama lah cara himpun. Nampak zuhir begini, ni zuhir himpunnya begini. Mana antara ayat tadi dengan hadis tadi tak ada perlawanan apa sekali. Apa? Nak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Amalan mari taufik dari Allah. Taufik boleh beramal, semata-mata beramal, belum tentu lagi diterima tak diterima kalau tak ada ikhlas. Alah taufik pula jadi ikhlas. Khusyuk. Itu sebab bagi terima. Bila terima itulah baru syurga. Kalau amal tak diterima, tak ada lagi. Sampai tu kata semua kepada rahmat dari dia. Itu makna kata tak wajib atas Allah oleh suatu pun daripada buat atau meninggal buat. Itu. Sahlah bahawa seseorang tiada masuk ia akhir syurga dengan semata-mata amalannya. Dan iaitulah kata tiada masuk dengan semata amal, itulah murad, itulah yang dikehendaki bagi ini hadis. Ada yang riwayat oleh Abi Hurairah tadi. Dan sahlah bahwasanya masuk ia seorang dengan segala amalan, artinya dengan sebabnya. Apa lisababiyah? Ayat tadi. Udkhulul jannata bima ay bisababi. Itu bahasa sababiyah. Tak apa selalu. Bukan ubat yang menyembuhkan penyakit. Hanya ubat sabar. Bagi sembuh, menyembuh oleh Allah. Itulah yang kita dah selalu kata, ya latifu ya kafi ya hafizu ya syafi. Wahai Tuhan yang menyembuhkan. Bukan wahai ubat yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan. Itu An-Nabi'un. Ada dia baca Al-Asmaul Husna ada. Allah. Lewat dengan lagu apa tu? Tuhan yang memberi memberatkan. Tak ada yang lain boleh membahayakan. Allah memberi mudarat. Allah menjadikan mudarat. Menjadi benda ini ada padanya racun. Dia menjadi padanya racun. Bila kita makan dia, sabab makan benda yang beracun, sabab tu kita berasa
Allah yang memberi mudarat. Campur dengan ayat lain pula. Wa ma hum bighadzina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak cakap bab sihir. Mula dia senang cara sabar. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Bersungguhlah orang ahli kitab Yahudi ni belajar ilmu sihir. Sungguh mereka belajar ilmu sihir yang boleh mencerai-berai antara pasangan. Suami isteri tengok kepada suami benci. Suami pula tak ada dengar isteri bercakap, kepanasan. Menyebabkan bercerai-berai dengan sebab sihir. Wa ta'allamuna, maka bersungguh-sungguh mereka itu ahli kitab belajar ilmu sihir. Wa ta'allamuna ma yufarriquna bihi, barang yang boleh mencerai-berai dengannya, bainal mar'i, antara seorang, wa zawjih, dan pasangannya. Tak apa jadi bercerai kena sihir. Tapi Tuhan kata ingat tu ayat sabar ya. Ma yufarriquna bihi ay bisababihi. Hakikat wa ma hum bidzadzina bihi min ahadin illa biiznillah. Tak ada siapa bukan mereka itu boleh beri mudarat. Saya kata dengannya seorang pun tak boleh illa biiznillah ay bi iradatihi, dengan kerana Allah. Mana dua tu putus jodoh. Jodoh dua tu orang tadi panggil temuan. Pertemuan dua tu sampai sekat tu je. Buat sahabat disihir orang, berlaku kepanasan, bercerai. Bercerai pula 3 tu. Lepas tu tak akan rojok lagi, tak akan kembali lagi. Bermakna kiblat taklif pada hakikat untuk senang diri, pertemuan dia setakat tu je. Jodoh dua tu setakat tu je. Lepas tu kan yang berkahwin lain, yang ni berkahwin lain, jadi putus. Bila kita tengok cakap di segi sahabat kena sihir, sahabat kena sihir. Bila kelip pada hakikat Allah menjodohkan dua tu, banyak tu je. Takdir daripada Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa ia Allah dalam pekerjaan. Apa dia? Menzahirkan barang yang menentu sedia. Supaya buat pelan lama, dah 20 tahun dah buat pelan. Kata di sini akan jadi sia-sia satu bangunan, satu biar-biar. Pelan dah sampai 20 tahun dah. Sampai masa buat membangun, supaya pelan tak lari pada tu. Itu ibarat. Pada tu kita wajib redha dengan qada Allah. Orang hati siapa dia tenang. Barang hilang, alhamdulillah. Boleh banyak syukur. Kehilangan, alhamdulillah, innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sesungguh bagi Allah barang yang dia ambil, bagi dia barang yang beri. Bagi pihak dia, ikut dia lah. Sebab Ayub senang bila dia dibakarkan segala harta dia oleh syaitan. Bila kita cerita Ayub, habis dah kebakaran hartamu. Alhamdulillah, dia jawab. Baik, masalah. Tapi bukan hanya mulut alhamdulillah, mari pada hati jelira. Alhamdulillah sini. Alhamdulillah sini, mari sini. Senang. Yang menyusahkan syaitan lah. Syaitan buat nak menyusahkan Ayub, tapi sebalik susah tipu atas dia. Rabbi sallitni ala Ayub. Iblis minta, wahai Tuhan, berilah kuasa pada aku nak merolakkan Ayub. Tuhan izin untuk dia. Tuhan izin dia berbuat. Bila dia buat, mencerita pada Ayub, Ayub kata alhamdulillah. Sedihnya syaitan nak menyusahkan Ayub, tapi di sebalik susah tipu kelitah dia. Dia nak pegang Ayub, lecak pegang apa dalam muka dia. Sebab tu orang siapa ni ada orang gamak. Orang ambil barang dia, bapak dia ni sikit. Kenak barang dia. Dia tengok, alhamdulillah. Senang aku tak kena duduk bercara. Tak itu kan? Orang mengkhenakkan barang dia, dia tengok, alhamdulillah. Senang aku tak payah bercara dah, orang ambil dah. Hakmu ikutmu lah ya Allah. Mu nak ambil pada aku, nak beri siapa? Hakmu ikutmu lah ya Allah. Tak senang? Senang. Tapi kita, apalah. Kita sedang mulai orang nak menyusahkan kita, susah tunggu kita. Itu nak pada sampai. Ilmu dia cara dia. Tak ada menyentuh dengan syariat, tak ada apa. Itulah hakikat, tak ada menyalahi dengan syariat. Itu dia. Itulah dia. Maknanya, sahlah bahawasanya amalan itu hanya boleh masuk syurga dengan sebab dipanggil. Sahlah bahawasanya masuk ia seorang akan dengan segala amalan, arti dengan sebabnya. Dan iaitu daripada rahmat Allah. Baru sampai di sini habislah kalam
Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang kita nakal daripada syarah Sahih Muslim itu. Wallahu a'lam. Intaha. Habislah kalam Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagi kita yang pandai lihat kitab, rajaklah dalam syarah Muslim tu. Cukuplah. Dan berkata Syekh Syurnubi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Masa kita ada sikit lagi untuk jam 11. Kat mana ni? Ada soalan boleh? Assalamualaikum. Mohon Bapak jelaskan maksud sebenar menyembah dan beribadah kepada Allah. Apa dia? Mohon jelaskan maksud sebenar menyembah dan beribadah kepada Allah. Menyembah. Menyembah. Perkataan Melayu menyembah ataupun sembah. Jadi ada arti dah lagi sembah-sembah ni apa? Tu kita terjemah daripada Arab dah tu, ibadah. Jadi saat ni tu dia panggil atas tafsir dah tu. Apa maksud benar daripada menyembah? Buku Melayu dulu. Lepas tu dan ibadat mari Arab dari belakang. Nah, atas tafsir daripada Melayu kepada Arab. Ibadah, sembah. Orang panggil apa dia? Maksud ia sebenar ibadah iaitulah menzahirkan sifat kehambaan. Sebab kita minta bagi orang ahlillah, bukan kita tupu kepada makhluk. Hanya menzahirkan sifat kehambaan, dia panggil sifat ubudiyah. Kan? Kita ini dipanggil abdan. Jamak ibad. Ibad. Segala hamba. Mufrad abdun, hamba. Sebab itulah kita ni menghambakan kepada Allah. Abdullah. Abdur Rahman. Mana segala nama Tuhan kita boleh mengidhafahkan sana kita kepadanya. Abdullah, Abdur Rahman, Abdul Malik masalah. Sebab tu tak boleh Abdul Muttalib. Kerana Muttalib bukan nama Allah. Seeloknya kalau orang nama Abdul Muttalib kita hazah ke Abdul, panggil Muttalib saja. Ataupun kita hazah Muttalib panggil Abdu saja. Seeloknya kita tukarlah baik. Abdul Muttalib kita tukar memang dekat-dekat pada Muttalib, bunyi dekat-dekat. Abdul Malik, tak apa. Abdul, awak nama apa? Saya nama Abdul Muttalib. Seeloknya tukar tak. Alihkan nama kepada Abdul Malik. Bunyi lagi tak jauh tu. Muttalib alih tu. Dengarannya. Abdul Malik. Itu betul. Kerana Al-Malik nama Tuhan. Al-Malikul Qudusus Salam. Muttalib bukan nama Tuhan. Nama atau nama manusia asal. Muttalib. Itu dia. Dan Manaf. Bukan nama Allah Ta'ala juga. Kalau Manan tak apa pula. Abdul Manaf. Balik salahnya kita tukarlah. Jadi abdu kepada Allah. Sebab kita ni makhluk umumnya. Umumnya makhluk. Segala kejadian Allah tu kalau kita mengaji lahu mulkus samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu apa kalau kita mengaji tafsir? Bagi Allah barang yang di dalam 7 petalan langit dan bumi. Apa makna lahu? Kalau mengaji tafsir, lahu ay milk. Pada jadi punyaan. Lahu abdan, hamba bagi Allah. Jadi pada umumnya semua hamba. Maka bila hamba nak panggil hamba,
Nak tubik nama panggil hamba, asma nama hamba, mesti kena ada sifat. Dia berkait dengan sifat macam kita ni. Semua ni panggil yang duduk. Kita tak? Kita semua ni yang duduk kan Walaupun duduk atas lantai, kita duduk atas kursi, pada umum yang duduk. Tak sah nak panggil yang duduk kalau tak bersifat dengan sifat duduk. Orang tu duduk cokong. Tu. Seramai-ramai cokong. Tak sah tu nak tahu yang duduk. Siapa cakap duduk, sila duduk, sila. Nak suruh sila duduk, suruh siapa? Suruh yang berdiri dia. Sila duduk, dia pun duduk. Bila duduk panggil yang duduk. Buat kita semua, sila bangun, bakal bangun. Bila bangun tu panggil yang bangun. Macam tak? Tekan ni tak boleh panggil lagi ni yang berdiri ni. Yang berdiri tak boleh panggil sebab kita tak bersifat dengan berdiri ni. Kita bersifat dengan duduk. Panggil yang duduk. Dia panggil isim mustaq. Sewasaf ma dalla ala hadasin wa sahibi. Bila kita bangun, panggil yang berdiri. Sebab kita bersifat dengan berdiri, yang berdiri. Demikianlah kita ni abdin. Abdullah, hamba bagi Allah. Sebab apa panggil kita hamba Allah? Kerana di kita ni ada sifat ubudiyah. Sebab kita ni bersifat dengan ubudiyah. Maka sifat ubudiyah bukan kita manusia saja, semua. Itu masuknya malaikat, jin, bahkan segala benda-benda tak bernyawa pun lahu ma fis samawati, semua tu hamba bagi Allah. Tetapi makhluk yang tak bernyawa ataupun ia bernyawa tapi tak berakal seperti binatang, Allah tidak perintahkan secara seperti kita. Walaupun dia ada bersifat ubudiyah tersebih kepada Allah, tapi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita tak faham tasbih mereka. Pokok kayu tersebih kita tak faham, batu tersebih kita tak faham kan? Tapi semua hamba abdi tu tasbih pada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tengok, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Mari belakang pula, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat macam yusabbihu lillah, tengok tu. Sabbaha yusabbihu, belakang sabbihisma rabbikal a'la. Menyuci. Jadi Allah ceritakan ma fis samawati wa ma fil ardh, semua tasbih pada Allah. Ingat tasbih bilisanil hal, lisanil maqal, macam-macam lah. Apa? Sebab semua itu berabdi kepada Allah. Tetapi kita makhluk yang bernyawa, ada akal, manusia dengan jin, ini masuk dalam perintah suruh menzahirkan ibadat secara kaifiat tertentu. Inilah kita buat sembahyang ni. Menzahirkan hamba. Jadi kalau kita tidak ada sembahyang, tak zahir pada seorang itu sifat hamba. Hakikat hamba. Hakikat semua tu hamba. Tetapi Allah perintah suruh sembahyang menzahirkan sifat kehambaan. Sebab dia panggil tiang agama. Terus tiang agama. Bermakna kata rumah, kalau tak naik tiang, tak zahir rumah. Walaupun pekakah rumah dah ada. Kasar jantan, panggil kasar jantan tak? Rasuk, kakak rumah tu ada rumah kayu. Rasuk, panggil ni tak panggil rasuk ni. Panggil apa ni panggil? Panggil apa? Rasuk tapi rasuk cara seming. Kalau kayu, rasuk cara kayu. Ada tiang, ada. Maknanya alat pekakah untuk kita nak membangunkan sebuah bangunan rumah bentuk kayu, dia kena ada pekakah dia. Tiang dah ada, rasuk ada, kasar jatuh, berapa halal panjang, halal pendek, jeria sebagainya, pokok kakah dia ada. Bila ada tu, tapi pekakah duk bertambung ada. Pekakah ada cukup, tapi belum membangun tiang, tak nyata kata buat rumah. Begitulah kita orang Islam, ada akad, ada agama Islam, ada akad, tamyid. Maknanya pekakah kehambaan ada siap di kita. Tapi kalau tak semaya, tak zahir. Orang apa tu? Orang Islam. Tak semaya. Jadi kalau tak ada zahir, pekakah apa tu?
Kakak nak buat rumah. Oh, kakak nak buat rumah. Tapi bila pengajian, orang tak tanya kakak dah. Rumah siapa tu? Tanya dah. Tak ada sudah lagi, baru pengajian je. Panggil lah, rumah siapa tu? Siapa nak buat rumah tu? Baru pengajian je baru. Belum letak lagi, kasut belum. Apa lagi panggil, orang nak buat rumah di sini. Sebab pengajian tu. Apabila masuk yang lain lagi, jadi rumah cukup sempurna lah. Begitulah orang Islam, pekakahnya ada tapi tak semayang. Orang apa? Tanya orang apa? Orang Islam kan tak ada. Dia panggil tak zuhir keislaman. Sebab dia panggil sembahyang puasa dia panggil turus, agama dipanggil rukun. Jadi dia tersebihkan seperti rukun. Tak nyata Islam dengan tidak ada turus. Begitulah rumah tak nyata dengan tidak pergi ke tiang. Jadi maksud ibadat ialah izhar, menzahirkan ubudiyah, menzahirkan sifat kehambaan. Supaya berdoa, menzahirkan sifat kehambaan. Sebuah hamba ada kena minta dengan Tuhan punya. Bapak tengok kita selaku anak hormat pada ayah, nak pergi situ tak ayah, bila saya dua nak balik, hormat panggil adab, minta izin. Sebab itulah juga sebagai isteri yang salihah, nak ke mana minta izin dengan suami. Bang, saya nak pergi situ, boleh tidak? Ya, boleh. Itu sebagai apa yang adab. Cuba pergi dengan tak begitu. Tengok nak? Begitulah apa yang menzahirkan ubudiyah Tuhan besar. Sebab itulah bagi orang ni tak silakan zahirkan sifat kamal, cukup bagi dia. Kita hamba, bila dia perintah, kita ikut dia. Tetap masalah dia silakan upah, gaji, tak beradab lah ada sila situ. Supaya kita anak ayah dah didik kita, dah belum sampai kita mengaji. Dia belanja kita, bahkan belum pada kita belajar mengaji dulu, dia dah sangga jak kecil sampai besar. Sampai kita mengaji, dia sangga lagi. Kita umur puluhan, dia sangga lagi. Allah baiknya, apabila kita dapat kerja, dapat apa, Allah ayah kita perintah suruh buat itu. Ayah kita perintah suruh buat gini. Kita tak mau buat, Allah namanya deraka. Ataupun kita buat, tapi kita tanya, ayah nak upah apa? Tanya macam tu. Adab molek tak tu? Tak adab. Bila ayah suruh, kita boleh buat, terima kasih. Sebagai syukur nikmat dia dah bela kita. Data-data tanya, Pak ayah nak upah apa? Allah ayah kata, hai anak, ayah suruh sekali nak upah dah. Tengok tu. Walaupun ayah janji, ayah kata anak, dia ambil yang tu, buat yang tu, Pak ayah nak upah. Pun kita malu dengar. Tak payahlah ayah, tak payah upah lah, yalah Pak ayah suruh je. Ayah suruh nak suruh apa? Lagi hamba yang baik, apa nak anak yang baik, tanya hari-hari. Cerah pagi, ayah hari ni ayah nak suruh apa? Sebelum pada saya nak keluar tu, ayah nak suruh apa? Seolah serah dirinya, ayah nak suruh apa? Tak ada apa ini, tak ada apa, susah. Saya nak pergi situ mentah, boleh. Hari ni ada apa ayah nak suruh? Ayah nak suruh ambil, tak apa. Yang utama ke ayah, baru dia pergi dia. Tu anak yang bagus. Apalagi ayah tu, ambil begini tak, nanti saya sibuk. Boom, dia berat. Beratnya, anak tak boleh tumpang, kata ni panggil. Tu memang kita hamba dengan Allah. Lagi hebat. Tu sama makhluk tu. Ayah kita pun makhluk. Kita makhluk tapi sebab daripada dia adanya kita. Kita kena hormat dah. Apa kata bila klik pada hakikat? Ada kita hakikat dari Allah. Allah Tuhan yang memilih kita. Allah. Baik tu malunya kita semaya sikit nak tanya pahala berapa. Allah. Sujud 2 rakaat pahala berapa? Allah malunya. Orang siapa tahap tu kita tak ada malu. Nak beri berapa? Malu kita pergi tak ada siapa. Nak beri berapa? Nak beri 20. Murah. Kata lagi murah. 30 bagi orang ahlillah, malunya. Allah janji itu dia. Kita hanya boleh buat. Terima kasih dah. Itu tenang ayat beza hati dia. Perasaan hati mana maksud ibadah? Izharul ubudiyah. Tapi dah kita ni tak sampai situ lagi, kena menggalakkan dulu dengan pahala. Dengan pahala. Itulah. Masa kita sekarang jam 11. Apa kita nak sudah jam berapa? Jam 11. Kalau sudah jam 11 dah mula apa? Ke 11 dah lagi ni.
Aku tak betul ni. Ya? Kalau itu cukuplah deh. InsyaAllah ta'ala lah. Masa tak izinkan beberapa perkara lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا غربتنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعنا ومن شر بصرنا ومن شر لساننا ومن شر قلبنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين